Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki kita seluas lautan. Amin. Okey. Hari ni saya nak sharekan dengan sahabat-sahabat di luar sana. Kita nak memperbanyakkan pokok keladi. Okey, ada 3 cara yang saya guna. Yang paling penting, yang paling bagus, hormos saya. Nampak, ini saya dah biarkan anak keladi nampak menjadi naik ni. Ini. Okey. Ini yang dah besar. Okey, macam hormos saya tu, yang saya jual tu, saya tak ada campuran tanah dekat situ. Semata-mata kita guna hormos saja. Kita guna hormos saja. Okey. Mana yang jauh, sahabat-sahabat yang jauh, yang tak boleh nak beli saya punya hormos, kita ada cara lain. Kita gunakan lumut hijau. Lumut hijau tu ada jual ya dekat luar. Okey, lumut kering. Dia lumut kering. Kita rendam selama 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam dia dah jadi macam ni, basah. Kita perah dia kuat-kuat sampai dia dah tak ada air. Kita letak dalam Tupperware. Lepas tu satu lagi, ini abuk kayu. Abuk kayu yang ada jual juga dekat kedai-kedai binatang. Untuk yang kita selalu pakai dekat hamster. Cakap je dengan dia, abuk kayu untuk hamster. Tapi saya pakai abuk kayu untuk hamster tu yang tak ada dia punya bahan. Dia ada macam bau dia kot. Dia ada vanila, ada macam bau buah-buahan. Kita beli untuk tanam dekat tanaman ni, untuk kita memperbanyakkan keladi ni. Saya beli yang tak ada perisa. Dia original. Abuk kayu yang original. Kita rendam selama 2 atau 3 jam. 2 atau 3 jam kita sama juga perah kuat-kuat sampai dia perah macam ni. Kita letak dalam satu bekas yang boleh tutup. Tapi yang penting kena rendam selama 3 atau 2 jam. Lepas tu kita tekan-tekan dekat kita punya dalam Tupperware tu macam ni. Okey, macam ni. Nampak? Macam ni. Sama juga dengan ini tadi. Kita pakai lumut hijau. Okey. Lumut tu ada juga jual mana-mana, dekat kedai bunga pun ada. Kedai bunga yang kita buat bunga telur tu ada juga. Okey, boleh cari je kat mana-mana, ke Google ke ataupun dekat Lazada ada jual. Lumut hijau ni sama juga kita rendam selama 2 atau 3 jam baru kita guna. Okey, ni dah ada. Lepas tu kalau siapa yang ada beli saya punya hormos, memang jadi biji pun dia punya buah ubi keladi ni jadinya tak busuk. Okey, ni ubi keladi dia tak busuk. Kalau pakai tanah, dia akan busukkan ubi ni tadi. Dia akan busukkan ubi ni tadi. Bila kita nak memperbanyakkan, bila selalu busuk, kerap busuk, kita tak boleh memperbanyakkan. Ni dah terbukti saya punya hormos semuanya hidup. Tak ada yang busuk. Kalau nak pakai hormos saya tu, semata-mata hormos sahaja. Jangan pakai tanah langsung.
Okey, hormos. Lepas tu kita letak je atas hormos tu, kita bagi dalam sikit lah, dalam sikit. Macam ni. Lepas tu kita tutup pakai plastik. Okey, kita masukkan dalam plastik, kita ikat. Biar je dia, tak payah siram. Kalau kering, just kita spray je. Okey. Masa kita dah letak hormos tu, kita spray, kita tutup dengan plastik. Biarkan dia. Kalau hormos tu kering lagi, kita just spray sahaja air. Jangan siram. Jangan siram langsung, jangan siram. Kita spray je. Spray dengan air. Tengok, hidup. Subur, tak ada busuk, semua hidup. Lepas tu ni cara saya. Yang kedua, kalau siapa yang tak ada hormos saya tu, boleh pakai lumut hijau dan abuk kayu. Ada jual dekat kedai. Sekejap saya tunjukkan dia punya bekas yang saya beli tu. Okey, dia macam ni. Dia tak ada perisa apa-apa. Dia original. Yang original, tak ada bau-bau. Bau-bauan tak ada. Okey, ni macam ni. Satu paket macam ni RM15. Satu paket macam ni RM15. Pun boleh dapat banyak. Boleh banyak kali pakai. Kita rendam 2-3 jam baru pakai. Perah-perah. Buang air, cuci lagi. Bersih-bersih. Baru boleh pakai. Sebab dia abuk kayu kan. Biar abuk air tu buang, jadi abuk kayu tu bersih lah. Okey, kita letakkan. Okey, ni tadi. Lepas tu kalau kita nak potong ni keladi ni, kalau kita nak potong, kita just kena bersihkan dia. Bersihkan dia, dia punya tepi-tepi tu kena bersihkan. Lepas tu kita pakai pisau belit. Sebab apa saya cakap pisau belit? Sebab pisau belit ni tajam. Lepas tu dia tak merosakkan kita punya ubi keladi ni. Dia tak akan merosakkan ubi keladi ni. Ni ubi keladi dah tua sangat. Dah besar. Saya dah potong lama. Dah ada yang saya dah tanam separuh. Biar dia macam kering macam ni. Nampak? Bersih-bersihkan sikit. Kalau ada tepi-tepinya tu bersih-bersihkan. Okey, lepas tu kita ambil pisau belit. Jangan pakai pisau macam ni ya. Pisau potong-potong sayur ke, pisau potong ikan, jangan. Sebab pisau ni dia tebal sikit. Lepas tu dia akan merosakkan kita punya ubi ni. Dia akan merosakkan. Bila kita potong pakai pisau belit, dia punya tak ada garisan. Dia cantik aja, tak ada garisan. Ya, saya potong. Dia memang cantik aja. Dia jadi cantik. Cantik dan licin je. Permukaannya licin. Kalau kita pakai pisau dapur macam ni, nanti dia punya permukaan tu dia macam ada ombak-ombak macam tu. Itu boleh merosakkan kita punya ubi tu. Dia boleh merosakkan kita punya ubi tu. Okey. Kalau nak potong, cara yang terbaik kita potong macam ni. Lepas tu jangan ada yang macam mesti ada kulit luar. Kita potong tu ada kulit luar. Kulit luar ni nanti yang akan tumbuh tunas baru untuk pokok keladi. Okey, kita potong. Kalau kita nak mencepatkan dia punya tumbuh tu, dia tak sampai pun lah 2 minggu dah tumbuh anak baru. Ni yang pakai hormos saya lah. Hormos saya tu 2 minggu je dia dah tumbuh dah. Kalau ubi ni, kalau kita potong lagi kecil, dia pembesaran nak tumbuh benih baru tu dia lambat sikit. Kalau potong agak besar-besar macam ni kan, agak besar sikit, dia cepat. Dia cepat tumbuh. Anakan baru tu cepat tumbuh.
Okey, kita potong dulu. Nak lagi kecil pun boleh. Tapi lagi kecil dia lagi lambat lah. Lambat nak tumbuh dia punya tunas baru. Okey, saya dah potong macam ni. Kalau saya memang saya pakai tangan je. Kalau korang pakai sarung tangan je. Pakai sarung tangan ya. Takut mana yang tak tahan tu nanti gatal. Tapi kalau kita dah pegang umbi keladi ni, kita jangan sentuh air lah kalau boleh. Kalau nak sentuh air, selepas tu nanti kita basuh bersih-bersih. Okey, lepas ni kita letak macam ni. Contoh. Kalau kita potong umbi ni, kan ada yang bahagian kulit luar tu. Bahagian kulit luar tu kita letak macam ni. Yang sini belah tepi. Kita letak macam ni. Jangan letak macam ni. Jangan yang kulit tu dekat bawah. Kalau kulit tu dekat bawah, dia nak tumbuh tu nanti lambat. Dia akan macam ni. Dia akan menyengit tumbuhnya. Kalau kita macam ni, senang dia akan tumbuh pergi ke atas. Kalau boleh, ininya bahagian tepi. Bahagian kita letak ni bahagian tepi. Dia punya tu kita letak bahagian tepi macam ni. Just kita letak sahaja. Tak payah dalam-dalam. Just kita susun dan letak sahaja. Yang penting dia punya kulit tu bahagian luar. Dia punya kulit tu bahagian luar. Macam ni, nampak? Nampak? Kita letak je macam tu. Okey, letak je atas je. Tak payah masukkan ke dalam, tak payah. Just kita letak saja. Sama juga dekat sini. Kita letak sahaja. Kita letak kulitnya tu bahagian tepi. Bahagian tepi macam ni. Bahagian tepi. Lepas tu kita tutup. Kalau boleh biar letak di Tupperware yang boleh kita nampak. Tupperware yang boleh kita nampak. Kalau saya memang bekas macam ni memang khas untuk memperbanyakkan keladi je lah. Macam ni. Lepas tu letak di tempat yang kena cahaya matahari sikit lah. Jangan terlampau redup. Kalau kita letak di kena cahaya matahari pagi tu macam tak adalah macam panas sangat. Dia cepat penumbuhan tu cepat. Lepas tu kita susun lah. Susun dekat rak tu. Kita tengoklah kalau dia kering ke apa ke, kita spray je. Sebab bila kita tutup dia akan beruap. Bila beruap, media yang dalam Tupperware kita ni sentiasa dia lembab. Kalau macam ni kan kita boleh tengok, tak payah buka. Okay, kalau agak kering ke, kita buka, just kita spray saja. Jangan siram pakai air, just kita spray. Ini yang pakai hormos saya. Pakai hormos saya, kita tak payah bagi tanah. Yang beli hormos saya tu, yang dah beli tu, terima kasih banyak support saya. Mana yang dah sampai pun terima kasih banyak support saya. Beli hormos saya, terima kasih banyak. Banyak manfaatnya untuk menolong sahabat-sahabat di luar. Okey. Kalau ada hormos saya tu pun macam tu juga. Lepas je kita dah taruh biji tu, kita dah taruh umbi keladi tu, kita spray. Kan hormos tu kering kan? Kita spray. Kita tutup pakai, kalau ada penutup apa-apa ke, kita tutup pun boleh. Atau tak ada penutup, kita pakai plastik. Kita masukkan di dalam plastik. Dah macam tu sahaja. Lepas tu tak perlu siram. Jangan siram. Kalau siram, nanti dia akan membuatkan kita punya ubi keladi tu busuk. Senang busuk. Kalau macam ni tak sampai pun 2 minggu lebih dah tumbuh. Ni eksperimen saya. Memang selalu saya pakai hormos saya sajalah. Saya selalu pakai hormos saya. Saya cuma nak tunjuk kalau siapa yang tak ada hormos saya tu boleh pakai abuk kayu dengan lumut hijau. Lumut hijau atau abuk kayu. Okey, saya dah tunjuk tadi cara-cara. Lepas tu kalau nak potong ubi keladi ni, pastikan pakai pisau belik. Jangan pakai pisau yang di dapur. Jangan. Dia akan merosakkan kita punya ubi keladi. Okey.
Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Semoga kita sentiasa sihat, diberi rezeki yang melimpah ruah. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Terima kasih semua yang support bisnes saya. Terima kasih banyak. Tunggu kalau saya ada nak jual pokok-pokok, kita WhatsApp. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum.